Ya. Baik, seterusnya semalam kita sedia maklum mengenai kejadian yang berlaku di Pulau Pinang di Teluk Kumbar di mana seorang pelajar berusia 17 tahun ditemui mati dibunuh di rumah di dalam biliknya. Dan Intan Suraya telah pun selamat dikebumikan semalam selepas selesai solat asar. Dan untuk makluman, seorang pengawal keselamatan telah pun ditahan untuk siasatan lanjut. Bagi mengulas lanjut mengenai kejadian itu, bersedia di talian adalah pengerusi eksekutif DNS Securities yang berhad, Lieutenant Colonel Besar Datuk Dul Ngajis Ahmad Supeni. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Pertama sekali terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani jam 12. Okey Datuk, bagaimana Datuk melihat dengan kejadian terbaru ini kerana kita lihat dari rekod suspek ini mempunyai jenayah masalah berkaitan jenayah lampau, berkaitan dadah, lebih-lebih lagi dia juga merupakan seorang pengawal keselamatan sekolah Datuk. Okey, terima kasih di atas soalan yang dikemukakan. Sebenarnya saya pun berasa sedih dengan apa yang berlaku dan sepatutnya sebagai seorang pengawal tidaklah mereka melakukan perkara demikian. Mereka diajar sebagai seorang pelindung. Andainya kita diajar sebagai seorang pelindung, kita mesti melindungi sesiapa saja, bukan sekadar harta benda, malah nyawa dan diri seseorang. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh dia itu mungkin ada beberapa faktor. Pertama, apa yang dikatakan oleh saudari tadi, mengatakan dia mempunyai kesalahan-kesalahan yang bagus. Sepatutnya sebagai seorang pengawal, mereka telah melalui proses tapisan keselamatan. Kalau tapisan keselamatan mengatakan mereka sepatutnya syarikat yang employ mereka itu telah menahan mereka dan tidak mengambil dia sebagai seorang pekerja. Tapi bagi saya, sebagai punya syarikat dan juga pengurusi dan sebagainya, dan sebagai salah seorang daripada ahli dalam kumpulan kawalan keselamatan negara, saya selalu menerjemahkan kepada masyarakat, kepada pengawal dan sebagainya. Pengawal perlulah menjadi seorang yang dihormati dan disegani. Maksud saya dihormati, kamu menunjukkan taraf kerja yang paling baik, melaksanakan kerja yang paling baik dan sebagainya, maka kamu akan dihormati. Disegani. Kalau kamu berjalan, orang mengatakan, ini adalah pengawal yang bertanggung jawab. Karena kita pengawal adalah pelindung. Kalau pelindung sampai merogol, membunuh, mereka bukan seorang pelindung. Malah janganlah dijadikan kerana nilai setitik nanti. Maka kawalan keselamatan yang lain akan menjadi bahan celaan kepada mereka. Saya tidak setuju itu. Tapi walau macam mana, mungkin ianya berlaku ada sebab-sebab di sebalik itu yang kita tidak tahu apa sebenarnya mengapa boleh terjadi sedemikian. Yeah. Tapi bagi saya, pengawal keselamatan adalah pelindung dan perlu diaman. Kita ada 250,000 pengawal seluruh negara. Mereka menjaga bukan saja harta benda dan sebagainya. Manusia, nyawa dan sebagainya. Malah diri manusia itu perlu dikawal. Yeah. Tapi malah pelindung menjadi bahan celaan kerana dia merogol dan membunuh seseorang. Saya amat sedih. Datuk ada banyak membuat ceramah dan mengadakan latihan kepada pengawal-pengawal keselamatan. Sejauh mana Datuk melihat kaedah pengambilan ataupun tapisan untuk mengambil pengawal keselamatan ini? Adakah tiris ataupun bagaimana? Apakah yang perlu ditekankan oleh sesebuah syarikat pengawal keselamatan itu, Datuk? Okey, bagi saya, seorang yang punya lesen pengawal keselamatan terdiri dari mereka-mereka yang mempunyai pengalaman kerja. Bekas-bekas tentera, bekas-bekas polis, bekas-bekas pegawai kanan kerajaan, malah ada yang berpangkat Tan Sri, datuk-datuk dan sebagainya. Mereka perlu mempersoalkan dirinya apakah telah dilaksanakan apa yang diharapkan oleh kerajaan. Kerajaan telah membuat peraturan-peraturan, undang-undang. Sebagai seorang pengawal mesti melalui proses tapisan keselamatan. Kalau ini tidak dilaksanakan, bermakna tanggungjawab itu sudah tidak dilaksanakan. Tapi bagi saya sekarang ini, mereka lakukan segala-galanya. Cuma mungkin berlaku tapisan-tapisan yang tidak memenuhi syarat yang dilakukan, tidak difahami atau dikesan oleh mereka. Ini yang terjadi. Takkanlah bekas penagih dada dan sebagainya kita ambil tanpa menentukan bahawa mereka itu menjadi pengawal yang baik. Mesti diancam. Yeah. Satu lagi saya menjadi soalan saya. Pengawal mereka sentiasa berduaan. Takkan salah seorang daripada mereka tidak boleh menasihati kawan dia. Yeah. Tidak ada pengawal seorangan. Kalau pengawal seorangan, bagaimana salah bagi mereka mengambil pengawal perseorangan? Waktu malam ni, pengawal mesti berdua. Takkan kalau pengawal seorang, kalau orang lain pukul, siapa nak bantu dia? Kalau siang tu boleh katakan seorang. Jadi ini mungkin, kalau dia berdua, takkan yang seorang lagi tidak mampu menasihati kawannya. Jadi itu pengawal yang tidak bertanggung jawab. Ya.
Jadi bagi saya, pengawal saya dalam industri ini, saya merasakan pengawal pelindung, dan pelindung mesti menentukan bahawa dirinya orang yang terbaik. Ya. Kalau tak jangan jadi pelindung, sebagaimana suami melindungi istri dan anak-anak, sebagaimana polis melindungi dan sebagainya. Okey, Dek? Baik. Jadi saya harapkan memang benar pelanggaran berlaku, tetapi itu adalah mungkin hanya berlaku pada yang salah seorang daripada mereka yang ramai-ramai. Iya, betul. Perlu dicari sebabnya, mengapa ianya boleh terjadi. Apakah tekanan hidup yang berlaku pada anak ini menyebabkan dia melakukan perkara ini. Okey. Baik, baik, betul Datuk. Baik, terima kasih Datuk atas ulasan dan pandangan yang diberikan. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awal ini jam 12. Baik. Terima kasih Datuk. Itu tadi Lieutenant Kolonel Bersara Datuk Dor Ngaji Samad Supeni, Pengerusi Eksekutif DNS Securities Sdn Bhd yang mengulas sedikit ataupun memberi pendapat mengenai kejadian yang berlaku di Teluk Kumbar, Pulau Pinang.